Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita boleh kata bikin malulah mereka nih, kata mereka. Apabila kalau benar sudah cukup angka, nak tunggu lagi lama buat apa? Kamu share video ini supaya semua orang yang percaya kononnya betul-betul Perikatan Nasional sudah ada 120 SD yang dinyatakan didakwa oleh Raja Petra dan juga disokong oleh Sanusi. Anda harus dengar video ini dan share karena ini penerangannya yang akan membuatkan Anda mulai berpikir logik, tidak lagi berpikir gila-gila, tidak lagi diperbodohkan oleh orang-orang tertentu. Kalau benar sudah cukup angka, nak tunggu lagi lama buat apa? Itu soalan pertama tentang isu SD 120 itu. Coba pikir betul. Kalau betul lah sudah cukup angka, buat apa tunggu lama-lama lagi? Paling mudah kita ada rekod. Waktu kerajaan Pakatan Harapan tumbang disebabkan oleh langkah Sheraton, yang mana Muhyiddin Yassin akhirnya angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, tiada penangguhan masa langsung dibuat oleh Muhyiddin. Bahkan kalau boleh, pukul 3 pagi pun mereka akan angkat sumpah sebab terlalu takut, tidak mampu, atau digagalkan di tengah jalan. Jadi kenapa pula kali ini tiba-tiba sudah 1 minggu penyataan kononnya ada 120 SD itu tidak kejadian juga. Mereka sebenarnya bohong. Itu saja yang boleh kita cakap. Karena kalau betul ada, nak tunggu apa lagi? Dulu langkah Sheraton tengah malam pun angkat sumpah. Kalau boleh dibangunkan semua rakyat untuk dengar pada waktu subuh. Boleh pula waktu itu. Tapi kenapa sekarang? Itu soalan pertama. Selain blogger pelarian, yaitu Raja Petra Kamarudin, yang disebut-sebut sekarang sebagai blogger pelarian, dan 2-3 tiktokers yang gairah bercakap mengenai sudah cukup angka untuk menjatuhkan kerajaan, satu-satunya pemimpin Perikatan Nasional yang sama tergairah tentang perkara ini ialah Menteri Besar Kedah, yaitu Sanusi Maknur. Beberapa hari lalu beliau dipetik sebagai berkata bahwa jumlah SD atau akuan bersumpah bagi tujuan itu sudah pun mencukupi. Pemimpin yang lain diam saja tidak gairah, tapi Sanusi Maknur pula satu-satunya yang paling gairah tentang perkara ini. Macamlah Sanusi itu ahli parlimen, macamlah Sanusi itu boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Jauh panggang dari api. Bagaimanapun tambahnya, blok pembangkang hanya menunggu masa saja untuk mengumumkannya. Kata Sanusi, cukup sudah jumlah SD, semua tunggu hari saja. Di sini agak pelik kenyataan Sanusi itu. Jika benar sudah cukup angka, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu lama lagi buat apa? Nak tunggu lama lagi buat apa? Ada satu lagu yang Anda pernah dengar. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, nanti direbut orang. Jangan tunggu lama-lama, tunggu lama-lama, nanti kantoi membohong. Begitulah lagunya. Ini patut diumumkan. Kalau benar jumlah itu sudah cukup, ia patut diumumkan dengan segera, supaya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan serta-merta. Nak simpan angka itu sampai bila? Tak akan nak tunggu tahun depan lagi. Tak akan nak tunggu bulan 13 lagi. Logiknya, tiada sebab sama sekali untuk menangguhkan apa jua gerakan. Kalau benar Anwar sudah boleh dijatuhkan. Tambahan pula, dengan menangguhkan lagi bermakna membiarkan Anwar lebih lama kekal sebagai Perdana Menteri. Tak pedih hatikah melihat Anwar terus duduk sebagai Perdana Menteri? Lihat bagaimana Anwar melakukan gerakan untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin bila beliau sudah cukup angka sebelum ini. Sebaik saja cukup angka dalam genggamannya, beliau tidak berlengah dan bertangguh lagi. Sebaliknya terus mengadakan sidang media di sebuah hotel di ibu negara. Sambil itu, surat memohon menghadap Yang di-Pertuan Agong juga turut dipersembahkan.
Itu baru betul jika benar sudah cukup angka. Ini tidak. Walaupun Sanusi kata sudah cukup angka, tapi katanya mereka hanya menunggu masa untuk melakukan gerakan menjatuhkan kerajaan. Persoalannya, benarkah sudah cukup angka? Ataukah itu hanya sekadar propa, hayalan, angan-angan mat jenin, dan itu adalah fata morgana, kata Ahmad Maslan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata, tangkap saja Papa Gomo. Ada netizen kata, siapa Papa Gomo? Ada yang netizen kata, siapa yang bayar Papa Gomo ni menjadi cyber trooper, kata mereka lagi. Benarkah Papa Gomo ialah cyber trooper? Benarkah Papa Gomo ialah orang yang diupah oleh orang tertentu untuk mahu menjatuhkan kerajaan? Rupa-rupanya Lokman Adam menghidu sesuatu. Ini apabila penemuan luar biasa Lokman Adam ini pastinya mengejutkan Papa Gomo. Lokman Adam kata, jangan biar Papa Gomo gugat kestabilan negara. Ini kita setuju. Siapa-siapalah, tidak pedulilah Papa Gomo kah orang tak, bukan Papa Gomo kah, siapa-siapalah yang menggugat kestabilan negara patut diambil tindakan segera. Kerana tindakan seorang boleh rosak susu sebelangak. Kerana titik nilai setitik rosak negara kita. Kita tak sanggup menerima perkara tersebut. Kerana kehendak dan kerana nafsu serakah seorang saja rosak satu negara. Itu yang kita tak nak langsung berlaku. Jadi Lokman Adam kata, jangan biar Papa Gomo gugat kestabilan negara. Selagi blogger kontroversi Wan Muhammad Azri, Wan Deris dan atau Papa Gomo tidak ditahan di bawah SOSMA, kerajaan yang stabil pun boleh tumbang akibat rekaan ceritanya yang memperdaya orang ramai, kata Lokman Adam. Ahli mesyuarat kerja tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam berkata, pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, individu yang membuat tuduhan palsu seperti Papa Gomo sudah lama dikenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Tetapi pada waktu ini, ISA telah pun dipindah dan telah dimansuhkan dan telah digantikan dengan SOSMA. Namun demikian, sehingga ke waktu ini, Papa Gomo masih lagi bebas walaupun telah pun diheret ke mahkamah untuk isu berkaitan dengan kenyataan beliau. Beliau berkata, individu seperti Papa Gomo tidak harus dibiarkan sehingga menggugat kestabilan negara. Setakat dakwaan di bawah akta hasutan ini, kata Lokman Adam, nak tunggu selesai bicara manusia yang fitnah melampau hingga menggugat keselamatan negara, mahu cecah 4 hingga 5 tahun. Zaman Mahathir dulu, manusia macam ini dah lama kena ISA, kata Lokman Adam. Selagi manusia macam ini tak kena SOSMA, silap-silap kerajaan yang stabil boleh benar-benar tumbang. Akibat ramai sangat lebih percaya cerita rekaan tentera cyber upahan ini, kata Lokman lagi. Tak salah bagi kebebasan bersuara, tapi membiarkan kebebasan memfitnah kerana mahu dilihat melindungi hak bersuara bakal mengundang malapetaka dan umpama menggali lubang kubur sendiri, kata beliau. Sehingga salah seorang daripada pemimpin kerajaan perpaduan yang sebelum ini daripada PAS, iaitu Khairuddin, mengatakan bahawa walaupun ada kebebasan bersuara, walaupun anda ialah seorang blogger, seorang penulis atau apapun yang anda seorangnya itu, anda tidak ada kebebasan untuk berbuat dosa. Tiada sijil ataupun tiada kebenaran untuk membuat dosa fitnah, kata beliau lagi. Sungguh pun Perdana Menteri berhak memaafkan dan tidak mengambil tindakan ke atas manusia-manusia yang memfitnah beliau. Janganlah pula hak rakyat untuk terus kekal menikmati kestabilan politik dan ekonomi
dinafikan sehingga kita akhirnya kembali ke zaman kegelapan Perikatan Nasional, kata Lokman Adam. Semalam, Papa Gomo mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut di Facebook dengan mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Mengikut pertuduhan, bekas Exco Pemuda UMNO didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi jam 1 tengah hari 8 November lalu, di mana kata-kata berkenan dilihat oleh seorang lelaki dikenali Hisham Syarudin 42 di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum mengikut Section 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa kepada denda tidak lebih RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Hakim kemudian membenarkan jaminan RM7.000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh namun tidak menetapkan sebarang syarat tambahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Sanusi tampil membuat pernyataan pengakuan luar biasa yang mengejutkan Malaysia berkaitan rasuah membabitkan KFA, Kedah Football Association ataupun Persatuan Bola Sepak Kedah. Baru-baru ini kita digemparkan dengan laporan bahwa CEO Persatuan Bola Sepak Kedah telah ditahan reman, telah ditahan oleh SPRM untuk membantu siasatan berkaitan dengan dakwaan rasuah RM6 juta. Akhirnya Sanusi buat pengakuan, tampil memberikan penjelasan, tapi penjelasan yang diberikan Sanusi ini bukan dapat menjelaskan keadaan, bahkan menjadi buah mulut, tanda tanya, perdebatan, bahkan menjadi kecaman balik kepada Sanusi. Sehingga ada netizen kata, kami sangka kenyataan Sanusi boleh mempertahankan diri dia. Tetapi rupa-rupanya kenyataan Sanusi yang kali ini bukannya mempertahankan diri beliau, tetapi semakin menjadikannya lebih dikecam lagi. Ini apabila Sanusi berkata, RM6 juta yang diterima oleh KFA itu bukan duit rasuah, tetapi itu duit derma. Wah, itu sebabnya ramai netizen kata dah mulah dah isu-isu siasatan berkaitan derma. Dah mula dah kata netizen bahwa rasuah dah menjadi derma. Ada unsur-unsur rasuah tapi diputarkan menjadi derma. Kata mereka inilah yang perlu ditangani dengan segera, yaitu pemahaman dan definisi tentang rasuah. Kerana ada yang mula terpesong pengertiannya yang benar berkaitan dengan rasuah. Ada yang menganggap rasuah itu sudah menjadi derma. Itulah yang netizen tulis dalam isu kali ini. Namun, Sanusi kata RM6 juta itu duit derma. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendakwa wang RM6 juta yang terkait dengan siasatan rasuah Persatuan Bola Sepak Kedah merupakan derma daripada syarikat gergasi bagi menyambung kontrak konsesi loji rawatan air LRA Kedah. Presiden KFA itu menegaskan beliau akan mendedahkan syarikat tersebut, termasuk siasatan agensi berkenan yang turut didakwa sebagai plot untuk memburukkan KFA dan kerajaan negeri pimpinannya itu. Plot itu saya tahu melibatkan company besar-besar, lobi untuk dapatkan sambung konsesi loji rawatan air derma ke situ. Lepas itu hendak kita sambung dia. Konsesi itu kita tidak sambung. Kita nak buat sendiri derma RM80 bilion, kita tidak sambung. Lepas itu minta balik duit itu cerita dia. Hampa tulis, hampa bagi orang marah. Hampa ingat orang tak reti marah. Masuk akaun KFA, dia bagi cek, dia derma. KFA sejak 100 tahun dulu, 1924,
KFA ditubuhkan dibiayai dengan derma, sumbangan daripada kerajaan swasta, NGO, peminat sukan, semua derma pi situ, kata Sanusi. Terima masuk dalam akaun itu derma, itu biasa seluruh dunia, kata beliau lagi. Namun netizen mula mengecam apa yang diakui oleh Sanusi, didedahkan oleh Sanusi ini. Kata mereka, adakah laporan bertulis yang itu ialah derma, kata mereka lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas hadir pada Majlis Peresmian Program Publicity dan Penyertaan Awam draft rancangan tempatan daerah Padang Terap di Kuala Nerang di sini hari ini. Beliau mengulas tentang penahanan Ketua Pegawai Eksekutif KFA bersama 3 individu lain oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelmarin bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta ringgit Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pula komen Anda tentang isu membabitkan KFA dan rasuah 6 juta ringgit ini. Semoga ianya akan dapat diselesaikan dengan baik dan semoga ianya betul-betul derma seperti yang dinyatakan oleh Sanusi. Jangan saja nanti jadi pula kes macam Najib Tun Razak. Akhirnya derma jadi rasuah dan akhirnya ianya menjadi lebih nyata bahawa itu bukan derma semata-mata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan dakwaan Raja Petra sudah ditangkap polis. Wah, rupa-rupanya itu bukan kenyataannya, tapi rupa-rupanya harapan daripada para penyokong kerajaan perpaduan. Bahkan sebahagian besar rakyat di Malaysia mengharapkan supaya Raja Petra Kamarudin segera dibawa pulang ke Malaysia. Dan ada juga yang mahu supaya Interpol mengambil bahagian bekerjasama dengan PDRM Malaysia untuk menangkap dan membawa pulang kontroversi atau membawa pulang blogger pelarian kontroversi ini, yaitu Raja Petra Kamarudin, pulang ke Malaysia. Dan ada juga yang mencadangkan, kata mereka, kalau benar Raja Petra ini adalah pemimpin yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim Mahathir dan Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob dan Najib, mereka kata, pulanglah ke Malaysia. Cuba-cuba nasib bertanding sebagai ahli parlimen, mana-mana tahu quote-quote boleh pula dilantik sebagai Perdana Menteri, kata mereka. Selain itu, boleh juga nanti kalau betullah Kerajaan Perikatan Nasional ini berjaya menjadi kerajaan, kata mereka, manalah tahu Raja Petra boleh pula diangkat, boleh pula dilantik sebagai senator kepada kerajaan tersebut dan dilantik ke jawatan yang tertentu. Mungkin juga jawatan Menteri Komunikasi. Karena netizen kata Raja Petra kan suka putar-putar belit, suka putar-putar spin-spin, dan suka fitnah sini sana, kata netizen. Tapi yang mengejutkan kita dan juga membuatkan ramai orang gembira ialah apabila akhirnya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap Raja Petra Kamarudin dan juga laporan dakwaan SD Puan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan. Hari ini akhirnya ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR atau AMK membuat 13 laporan polis. Bukan 1, bukan 2, tapi 13 laporan polis. Kalau 1 laporan polis mungkin boleh diabaikan, tapi ini 13 laporan polis. Jadi dengan adanya 13 laporan polis ini, dan kalau ianya mewakili setiap negeri, maka wajiblah pihak berkuasa, terutama polis, membuat siasatan penuh terhadap SD yang tular yang telah dipaparkan oleh Raja Petra tersebut. Jadi diharap juga Raja Petra tampil menjadi saksi utama di dalam kes tersebut. Tapi ialah ramai netizen menggelar, selain daripada Raja Petra sebagai Raja Putar Belit, ada juga yang menggelar Raja Petra sebenarnya adalah pengecut kerana hanya berani buat bising tin kosong di negara orang, tapi tak nak balik ke Malaysia. Mereka kata kalau betul dia berani, apa mau takut?
bosku pun sedang meringkuk di penjara. Takkanlah Raja Petra pula pengecut takut tinggal dalam penjara. Ya asik-asik mau mengganggu gugat kestabilan negara, tapi tak berani pula nak balik memperbaiki negara ini, kata mereka. Sebanyak 13 laporan polis telah dibuat pemuda PKR AMK di peringkat negeri terhadap dakwaan yang dibuat Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur dan blogger Raja Petra Kamarudin berhubung rancangan menjatuhkan kerajaan. Dalam kenyataan di Facebook semalam, AMK berkata laporan polis telah dibuat oleh Kepimpinan Pusat serta MK Selangor, Wilayah Persekutuan Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang, Kelantan, Perlis, Terengganu, Kedah, Melaka, dan Sabah. Makna kata, semua negeri telah pun membuat laporan polis kecuali beberapa negeri yang lain, seperti Sarawak. Saudara-saudara sekalian, tujuan laporan polis dilakukan adalah bagi menyiasat pendedahan Raja Petra yang mendakwa satu komplot sedang diusahakan dengan mengumpul akuan berkanun, selain kenyataan Sanusi yang memperakui komplot itu. Justru gesaan kepada pihak berkuasa supaya menyiasat gerakan yang jelas bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan dijalankan ke atas individu berkaitan. Perdana Menteri sendiri berulang kali menyatakan dia terbuka untuk diuji keabsahan di Parlimen, dan kita lihat sepanjang sesi perbahasan berlangsung tahun lalu tidak ada satupun usul yang ditolak atau tidak diluluskan sekiranya majoriti telah tiada menurut kenyataan itu. Terdahulu Sanusi yang juga pengarah pilihan Raya PAS mendakwa pihak pembangkang telah berjaya memperoleh SD yang mencukupi untuk menjatuhkan kerajaan persekutuan. Dakwaan sama turut dibuat oleh Raja Petra Kamarudin, walaupun semakan mendapati dakwaan dan dokumen yang dipamerkan terdapat pencegahan yang menimbulkan persoalan. Salah satu komen daripada netizen berkaitan isu ini ialah Raja Petra ialah Raja Pusing Kelentong. Ada ramai di Malaysia. Mereka lah yang jenis angau. Mereka inilah jenis angau, mimpi melilih air liur, dok buat komplot, kerepot dan lain-lain untuk kerajaan, menggagalkan kerajaan, untuk menjadikan kerajaan berpecah dan berbalah. Inilah yang disebut Raja Pusing Kelentong, supaya puak mereka dapat merampas kuasa tanpa mandat rakyat. Saudara-saudara sekalian, inilah yang biasa mereka lakukan menurut netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.